Okey, kita tahu PENA adalah merupakan persatuan yang memayungi kelompok penulis dan Mabopa pula adalah merupakan Malaysian Books Publisher Association, persatuan penerbit buku di Malaysia. Dan kita tahu latar belakang kedua-dua agensi ataupun persatuan ini, PENA misalnya adalah merupakan persatuan penulis yang sangat aktif dan sangat strategik sebenarnya dari segi pendekatan mereka dengan kepimpinan muda yang ada. Mereka ini suka ally, ya, suka apa nak sebut ya, ally apa ya, bersekutu dengan teman-teman strategik seperti ITBM. Jadi kita lihat nama PENA berada di depan walaupun ada banyak persatuan-persatuan penulis mungkin. Jadi kita bersama presidennya, kelihatan garang tetapi jiwanya lembut, kita boleh baca saja tulisan dan puisi beliau, Dr. Salih Rahmat. Dan Mabopa pula adalah merupakan persatuan penerbit di Malaysia satu-satunya yang terbesar. Mungkin ada persatuan penerbit yang niche itu, tetapi dalam konteks industri buku inilah persatuan yang terbesar dengan pulangan janaan keuntungan ataupun pendapatan kumpulan sehingga 1.2 bilion, betul lah? Berapa banyak royalti yang dah bagi? Kita akan tanya selepas ini. Bersama kedua-dua ini akan bercakap soal tema Sofa Putih pada petang ini adalah siapa sebenarnya yang menjuarai kepentingan penulis? Adakah persatuan penulis, adakah PENA ataupun penerbit yang diwakili oleh Mabopa? Di dalam Sofa Putih ini, kita namakan Sofa Putih supaya anda boleh warnakan. Jadi anda boleh bertanya apa juga soalan. Tak perlu sebut nama parti, tak ada masalah. Tanya apa saja soalan. Mereka boleh memberikan pandangan balas. Ya. Bercakap soal masa depan penulis, kacamata mereka melihat, mungkin melihat daripada tertingkap yang berbeza. Boleh saya mula dengan doktor dahulu. Bagaimana nasib penulis ini diperjuangkan dalam konteks PENA itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Said. PENA sebagai sebuah persatuan penulis yang mempunyai keahlian individu sejak tahun 1961 merupakan sebuah wadah bagi penulis untuk bergerak, mengembangkan bakat dan memajukan karier mereka dalam bidang penulisan khususnya sastra. Pada peringkat awal, kita dapati bahawa PENA ini merupakan sebuah badan yang dituntut untuk memperjuangkan soal-soal kebahasaan. Kerana pada tahun 60-an itu ketika Malaysia masih lagi muda dalam era merdekanya, banyak isu timbul. Ya. Jadi PENA dituntut untuk melakukan tugas memperjuangkan kedudukan bahasa di samping sastra, dah tentulah. Kemudian bergerak pula kepada pembinaan bakat. Jadi PENA telah bergerak pada awalnya lagi melatih penulis muda dengan tenaga Ismail dan Bahazin ketika itu. Mereka telah bergerak ke seluruh semenanjung Tanah Melayu untuk membuat bengkel demi bengkel, melatih penulis kerana masing-masing dahaga pada kursus-kursus penulisan. Institusi pengajian tinggi belum lagi ada ketika itu untuk mengajarkan teknik-teknik penulisan. Kemudian bergerak pada tahun 70-an dengan isu yang lebih mencabar, isu pendidikan, isu kedudukan bahasa Melayu. Ya. Dan penulis sekarang bukan hanya meminta bengkel penulisan untuk memperoleh ilmu, tetapi mereka sudah menuntut supaya karya mereka diterbitkan. Kemudian satu lagi tahap, mereka menuntut karya mereka dipasarkan. Ada 3 tuntutan nampaknya dalam tahap-tahap yang berbeza. Dan ini merupakan satu cabaran bagi persatuan penulis yang kedudukannya semua sebuah badan bukan kerajaan dengan pendapatan yang tak ada secara tetap, tapi kadang-kadang Tuhan turunkan rezeki tanpa disangka. Ya, orang ikhlas selalu dibantu Allah, insya-Allah. Ya. Antara tiga perkara itu yang aula, nombor 1, nombor wahid ini apa? Commercialization, royalty, apa? Kita sebenarnya tidak mampu untuk bergerak ke arah komersial ini kerana kita tidak ada kapasiti ke arah itu. Kita barangkali berfungsi untuk memerdekakan penulis daripada belenggu ketakutan mereka untuk berkarya, kemudian mengembangkan khalayak sastra. Dengan cara itu secara tidak langsung penulis memperoleh manfaat. Apabila khalayak telah berkembang, buku mereka akan lebih terpasar dengan lebih besar. Istilah merdeka tu saya suka kerana menggambarkan seolah kelompok penulis di Malaysia terpenjara berbanding penulis di Indonesia. Ya. Saya akan kembali pada soalan itu seketika nanti. Banyak. Tadi Dr. Salih menyebutkan tentang salah satu bidang KPI lah, NKRA lah barangkali kepada PENA itu pemasaran. Ya. Dan kita ada wakil
Mabopa di sini. Kalau dalam konteks pemasaran ni, cabaran pena apa? Dan bagaimana ianya harus dipahami setulusnya oleh kalangan penerbit? Kalau boleh saya tanya kepada, ya tentu ada kan isu-isu yang timbul. Jadi apa isu-isu yang berkait dengan pemasaran ini? Ini masalah yang paling rumit untuk kita selesaikan, ya. Apabila melibatkan soal wang untuk membeli buku karya penulis, siapa yang sanggup untuk mengeluarkan wang untuk membeli buku hanya sekadar dalam bentuk memberikan bantuan? Untuk menjual buku ni ada macam-macam cara. Saya ingat bapa-bapa lebih faham. Tetapi bagi penulis, dia terasa macam terawang-awang. Siapa nak bantu dia? Dia nak jual sendiri, berapa banyak dia boleh jual? Kawan-kawan dia berapa orang sangat? Nak dihantar ke kedai kalau dia terbit sendiri, kadang-kadang dikapur oleh penjual buku. Ya. Nak diharap kepada penerbit itu sendiri untuk menjual buku, kebanyakan penerbit cuma memberikan perhatian kepada buku yang laku di pasaran, yang popular. Sedangkan kita ni memerlukan karya yang lebih, bukanlah saya katakan ada dikotomi antara tak popular atau popular, ya, tetapi ada buku yang laku, ada buku yang tak berapa laku. Jadi dalam soal ini, persatuan cuma saya katakan dapat barangkali bekerjasama dengan pihak tertentu seperti ITBM, banyak sekali membantu, dan saya fikir ada kesannya yang sangat besar dalam tempoh 2 tahun ke setahun setengah, ya, kebelakangan ini. Kesan sangat besar seluruh negara, saya fikir. Banyak penulis yang sangat rasa lega. Walaupun mereka tak tahu betapa sukarnya ITBM nak memasarkan buku mereka, tetapi mereka rasa mereka sudah melakukan yang terbaik. Tapi kita juga kena faham, penerbit juga memerlukan bantuan daripada penulis untuk mempromosikan buku masing-masing. Dan ada satu lagi cabaran yang boleh diselesaikan melalui Pustakaan Negara Malaysia. Ada peruntukan. Saya tak bercakap bagi pihak semua persatuan penulis. Saya bercakap bagi pihak pena sahaja, ya. Tadi macam ada tekanan ke arah itu. Saya tak berani sebab karyawan PK punya orang ada di sini. Saya hanya memprovokasi. Ya. Saya yakin tuan-tuan boleh menepis apapun. Peruntukan yang disediakan oleh Pustakaan Negara itu sangat perlu dimanfaatkan oleh penulis lah. Kami tidak ada peruntukan itu. Tetapi baru-baru ini telah diberi kepada Gapena Bahasa di Sabah dan Perkasa di Sarawak. Ada 50,000, Gapena ada 400,000. Saya barangkali boleh mengumumkan tetapi tidak boleh menjamin bahawa penulis boleh menghantar buku mereka melalui pena dan disalur kepada Gapena. Gapena akan menghantarnya kepada Perpustakaan Negara untuk dibeli dengan nama penulis, direct kepada penulis. Jadi penulis akan mendapat komisen berdasarkan buku yang dibeli daripada penerbit dan dijual sendiri. Dan itu antara perkara yang boleh dilakukan untuk mengatasi masalah pasaran ini. Ya, Dr. Salim menyebut soal peranan bagaimana ITBM. Yalah, ITBM tuan rumah kita kan. Jadi sejauh mana sangatlah kita boleh kritik dia kan. Dan bukan apa, sebab yang saya tahu tak ramai yang boleh buat seperti mana ITBM. Jadi akan pantas di luar sana keliling ni ada ramai penerbit dia kata ITBM bolehlah di GLC. Jadi 1,000 yang awal tu dia terus bagi royalty upfront. Jual tak jual cerita lain. Betul kan ni? Betul, bukan tuduhan kan, dia mengangguk, CEO dia mengangguk, dah betul itu. Tapi kalau komersial, boleh buat 1,000 bagi upfront royalty, giling kepala, dah giling kepala dulu. Jadi bagaimana, adakah dengan kewujudan GLC sebegini, mewujudkan apa yang disebut dalam pasaran sebagai crowding out effect, pastinya pihak penulis akan meraihkan, kita kena ada banyak lagi agensi yang membantu sebegini. Adakah dengan mewujudkan nanti sebegini akan membuatkan crowding out effect dan akhirnya memberikan tekanan kepada sektor yang betul-betul komersial ini tumbuh? Komen Mabopa secara rasmi. Okey, sebenarnya kan selalu saya bercakap dengan kawan-kawan industri buku. Kita sering melihat perusahaan buku, industri buku dalam pemikiran yang mikro, kecil. Kita melihat persaingan, kita melihat masalah, kita melihat bahawa kenapa orang itu berjaya, kenapa orang itu tidak berjaya. Sebenarnya di dalam Mabopa kami melihat dan kami merasakan bahawa perusahaan buku di Malaysia ini berkembang dalam tempoh yang agak perlahan sangat dan mendapat dukungan yang tidak cukup baik. Saya melihat kalau boleh perusahaan buku ini diberikan injection baru, masuk gear 3. Kalau katakan ITBM diberikan 5 juta dana penulis, diberikan 5 juta dana penerbitan. Bagi kami tak ada masalah kalau ITBM diberi 100 juta sekalipun
untuk menerbitkan buku. Bagus. Cuma diberikan 100 juta kepada ITBM, diberikan 100 juta lagi kepada PNM, diberikan 100 juta kepada BBT. Kerana bagi penerbit ni, mereka bukan nak wang itu diberi kepada penerbit. Mereka nak agar pasaran itu sihat. Kerana sebagai penerbit ini akan mendapat untung. Mereka mengeluarkan modal. Mengeluarkan modal mencari penulis, membuat penyuntingan, membuat layout, mencetak. Mereka keluarkan modal. Tetapi apa yang boleh membantu penerbit ialah kalau pasaran itu sihat. Terbit buku, lebih banyak orang dapat beli buku. Terbit buku, PNM dapat beli untuk dibekalkan ke sekolah-sekolah. Jadinya itu yang kami ingin lihat. Tidak ada masalah kalau mana-mana GLC ini mendapat wang. Dan kami ingin melihat, selalu kami cakap dengan sahabat kita di ITVN, Dr. Hay, bercakap dengan Dewan Bahasa, bagaimanakah Mabopa dapat bekerjasama dengan semua GLC untuk membangunkan perusahaan buku ini secara keseluruhan, bukan sendiri-sendiri. Dia tidak ada isu persaingan dalam konteks ini. Ya, jadi gambarannya seolah tajuk kita ni perlu dilebarkan. Bukan hanya melihat kepada PENA dan juga Mabopa, bukan hanya penulis, persatuan penulis dan persatuan penerbit, tetapi juga harus melihat kepada agensi-agensi lain. Cuma isunya di situ adalah ia hanya akan makmur kalau kek ekonominya berkembang. Kalau kek ekonominya menguncup, lebih-lebih lagi dalam ketidaktentuan politik dan segala macam ini, saya yakin dari segi dunia seni, darah seni itu tidak akan mati. Tetapi dia mungkin akan layu sedikit disebabkan oleh tekanan-tekanan yang lain itu. Bila kita bercakap soal memperjuangkan dunia penulis, kita tahu bahawa penulis juga punya interest yang pelbagai. Mereka juga mungkin ingin bereksperimen. Tetapi nak bereksperimen dengan pasaran, saya tidak fikir pihak penerbit akan punya keupayaan melainkan mungkin penerbit seperti ITBM ini. Ataukah doktor melihat bahawa sebenarnya dunia penulis di Malaysia ini sebenarnya sudah agak lebih kurang begitu sajalah. Tidak ada lagi perlu eksperimen, bentuk-bentuk baru yang mungkin saya perlu doktor respon dulu tentang itu. Kerana perlu dorongan untuk bereksperimen dengan karya-karya baru, bentuk genre baru, doktor. Sekarang ini sudah timbul kelompok indie ya. Kelompok indie ini yang independen, yang mampu untuk menghasilkan buku, menerbitkan buku dan memasarkannya sendiri. Mereka tidak lagi terikat dengan penerbit. Dan keberanian itu ditampung ataupun ditopang pula oleh teknologi penerbitan yang semakin memudahkan kerja penerbitan buku. Dan saya fikir eksperimen boleh dilakukan di situ kerana tidak ada satu badan pengawas ataupun gatekeeper untuk menyaring karya bagaimana yang nak dihasilkan oleh mereka. Sedangkan kalau mereka menghantar kepada penerbit, setiap penerbit ada dia punya kriteria pemilihan. Jadi di sini barangkali ITBM pun ada kekangan dia, tidak sembarangan karya itu boleh diterima dan diterbitkan kerana tentulah setiap badan ada dia punya peraturan. Tapi dunia indie saya fikir boleh melebarkan ruang kreativiti dan inovasi dalam penghasilan karya. Itu sebab kadang-kadang kita dapati ada karya yang sangat vulgar, yang sangat berani, sangat kita tak boleh bawa karya ini ke rumah. Sesekali di luar batas. Di luar batas. Tapi ialah berlaku pada bila-bila masa karya yang sedemikian sejak tahun 60-an pun. Jadi penulis indie ini adakah mereka berpayung di bawah pena ataupun pena mula skrin pula? Oh, ini di luar batas. Ini akidahnya tak jelas. Ini berpayung ke sana. Adakah? Pena sebenarnya dalam pena tu ada macam-macam ideologi. Okey. Kalau sejak dulu ideologi sosialis itu menguasai pena. Okey. Sampai sekarang ada lagi sosialis itu masih lagi tak surut barangkali tapi mereka mungkin tak aktif kerana generasi lama. Ideologi doktor sendiri yang mana? Saya How do you describe yourself? Demokrat liberal. Nasib baik nama tak naik di mana-mana. Dan moderate. Moderate ya. Saya menerima semua tetapi untuk kita bukan penerbit per se maka itu kita menerima keahlian sesiapa boleh bercakap tentang apa-apa sahaja selagi tidak melanggar undang-undang dan itu pun tidak kita ketahui selagi belum dikuasakan undang-undang itu. Maka Rumah Pena sebelum ini menjadi gelanggang untuk mereka bercakap. Macam-macam ideologi sampai, macam-macam rupa bentuk sampai dan itu menggambarkan ideologi yang dipegang oleh mereka. Dan oleh itu saya katakan Pena adalah gelanggang yang amat terbuka dan tidak rigid dalam penerimaan ahli ataupun sesiapa yang bukan ahli sekalipun untuk bercakap di pentas kami. Sebelum saya beralih kepada saudara Ishak, saya ingin doktor memberikan ulasan balik kepada komen awal doktor tadi bahawa untuk memerdekakan pengkaryaan kerana gambaran seolah-olah mentaliti ruang lingkup penulisan di Malaysia ini terpasung disebabkan oleh nilai-nilai tertentu dan sekaligus memberikan kesan kepada pemasaran
untuk buku-buku yang mungkin kelihatannya kiri, tengah, kiri, kelabu, hitam, segala macam. Komen doktor. Tadi saya kata memerdekakan pemikiran ataupun psikologi. Ya. Psikologi penulis barangkali sebelum ini terpenjara disebabkan mereka berasa bahawa penulis mesti dipayungi, ya, mesti bergantung pada satu-satu badan penerbit. Sedangkan kalau kita berikan pencerahan kepada mereka, tunjukkan laluannya bahawa penulisan itu tidak lagi hanya memerlukan penerbit yang rasmi, mereka boleh bergerak secara indie. Dan itu sajalah. Ya, Dr. Ishak, doktor, tak apa, doa. Betul ke dah ada doktor dah? Saya tak tahu ya. Saya nak bertanya dengan Mabopa dalam keadaan punya 200 keahlian itu penerbit. Kita juga melihat ada dimensi sektor-sektor yang perlu diteroka tetapi mungkin tidak cukup lukratif, tidak cukup lumayan untuk diteroka. Justru ia menggencatkan sebarang usaha komersial ke arah itu. Sedangkan semua breakthrough, semua usaha-usaha besar itu perlu melalui susur galur yang agak sukar sebelum berlaku pencerahan di hujung sana. Apakah ada usaha di antara 200 ahli itu untuk meneroka bidang-bidang baru ini sekaligus tadi disebut kata penulis ini merupakan nyawa dan nafas kepada Mabopa kerana mereka yang memberi menjadi sumber. Tetapi untuk meneroka bidang baru tu adakah semata-mata Mabopa ini melihat komersialnya saja? Bagaimana dengan mujahadah lain itu, nilai-nilai yang tidak komersial itu, apakah turut dipertimbangkan dalam Mabopa? Okey, pertamanya saya bersetuju yang Dr. Saleh sebut bahawa kalau di dalam penulis itu ada bermacam-macam fahamannya. Begitu juga dalam bisnes ada bermacam-macam fahaman. Tetapi saya nak berkongsi sesuatu tentang Mabopa. Mabopa ini ialah kalau bukan saya timbalan presidennya sekalipun, saya akan memberikan kenyataan yang sama. Dalam Mabopa ini kita ada pelbagai persatuan Melayu, Cina, India dan sebagainya. Malah kalau kita lihat, kalau di waktu-waktu awal Mabopa ditubuhkan dahulu itu majoritinya memang bukan 70-80%-nya bukan syarikat-syarikat milik Melayu atau Bumiputera. Pada hari ini pun syarikat Melayu Bumiputera mungkin sekitar 40%. Jadi dalam Mabopa ini ada pelbagai syarikat, pelbagai saiz, pelbagai pemikiran. Tetapi Mabopa bergerak atas satu landasan kepentingan pembangunan buku secara bersama. Itu yang dilakukan. Dan saya fikir dalam konteks Mabopa, Mabopa telah memainkan amat banyak peranan dalam pembangunan penerbitan. Apabila saya sebutkan penerbitan itu maknanya diangkat sekali penulis, mereka bentuk dan sebagainya. Saya tidak tanpa perlu menyebut tentang penulis. Contoh yang paling saya ingin memetik dua contoh sebagainya, dua contoh. Pada hari ini pesta buku ini adalah pesta buku kali ke-32. Kali pertama pesta buku ini dianjurkan pada kira-kira tahun 1982. Dan pesta buku ini dimulakan oleh Mabopa dengan kerjasama Majlis Kemajuan Buku Kebangsaan. Mabopa merupakan presiden pertama pesta buku ini. Bekerjasama pada waktu itu kepimpinan Mabopa mengatakan kita perlu ada satu pesta buku agar penerbit-penerbit dapat mempamerkan buku. Kira-kira tahun 82. Pada waktu itu tidak sampai 20 syarikat mengambil bahagian dalam pesta buku ini. Dan pada hari ini pesta buku yang dimulakan oleh Mabopa dengan kerjasama MKBK itu, kalau pada waktu itu hanya 20 syarikat, hari ini ada 800 gerai, 250 syarikat telah bergerak dengan begitu pantas. Itu apa yang Mabopa mulakan dahulu. Dan pada waktu itu Mabopa bukan nakkan untung, tetapi mau medium untuk buku dipamerkan. Itu satu contoh. Mungkin orang kata itu sejarah. Saya nak mengambil contoh yang berbeza pada hari ini. Pada hari ini, apabila kita bercakap tentang buku, orang mula berkata tentang P-book dan e-book. P-buku dan e-buku. Dan orang akan mengatakan bahawa e-buku belum ada pasaran, kita tidak nampak ke mana pasaran e-buku, dia tidak untung. Memang benar, dalam kajian-kajian kita, e-buku masih berperingkat bayi, masih jauh. Tetapi dalam keadaan e-buku tidak untung, Mabopa semenjak 2-3 tahun yang lepas telah mengambil peranan untuk memperkenalkan e-buku ni kepada industri buku. Kita telah contohnya, kita sedang berlangsung TCC. Kita baru ada satu convention penerbitan dan hak cipta. Yang kita bicarakan hal-hal yang berkaitan dengan e-buku. Memberikan pencerahan kepada penulis dan penerbit.
Dan hari ini orang mula tahu apa tu e-buku. Kalau kita lihat, kita fikirkan apa akan jadi 10 tahun lagi? Apa akan jadi 15 tahun lagi? InsyaAllah e-buku akan berkembang. Dan ini antara apa yang Mabopa telah lakukan pada hari ini. Kalau langkah pertama itu tidak dilakukan oleh Mabopa, kita akan pergi bergerak atas e-book ke satu matlamat yang begitu banyak, tidak jelas. Tetapi apa yang kita sedang lakukan ialah untuk meletakkan asas-asas pergerakan hala tuju e-buku pada hari ini demi masa depan perusahaan buku pada masa hadapan. Dan apabila e-buku berkembang nanti, yang untung bukan sekadar perusahaan buku. Penulis akan untung. Kerana melalui e-buku, penulis dalam masa jangka panjang tidak perlu melalui penerbit untuk menerbitkan e-buku. Kita dalam bahasa Inggerisnya, Mabopa bukan selfish. Kita ingin membangunkan perusahaan buku kerana tanggungjawab kita bukan sekadar untung, tetapi untuk masa depan anak dan bangsa kita. Okey, anda sedang mengikuti perbincangan sofa putih. Ianya diberikan warna putih supaya kita boleh sama-sama mencorakkan apa juga warna yang anda inginkan. Yang rasa-rasa dari kacamata pena itu tidak cukup difahami oleh penulis. Maafkan saya, oleh penerbit. Apa agaknya mesej tu yang nak disampaikan, nak dibisikkan ke telinga Timbalan Presiden Mabopa lah petang ini? Apa agaknya, Doktor? Saya ini bukan orang ekonomi, jadi agak bermasalah dalam soal ini. Kadang-kadang saya berjuang tak ada fikir pun tentang duit. Penulis dia fikir nak perjuangkan sastra, perjuangkan penulis. Apa untung saya tak tahu apa untungnya. Dari segi dollar and cent. Ya. Walau bagaimanapun saya fikir perlu ada sinergi lah. Ya. Apa-apa hal pun kita tak boleh bergerak sendirian. Sama ada penulis dengan persatuannya, persatuan dengan persatuan yang lain, ataupun persatuan dengan GLC ataupun syarikat-syarikat ataupun badan kerajaan. Maka dengan Mabopa sekalipun saya fikir perlu ada sinergi ini. Ya. Nampaknya sekarang belum wujud sinergi yang secara rasmi, yang tekal, berkala. Tetapi mungkin dalam tempoh akan datang ini pihak Perbadanan Kota Buku itu yang Syed Ishak pun barangkali rapat dengan agensi itu, boleh melakukan gerakan yang lebih cemerlang, bukan hanya sekadar mengadakan kabut sale, tapi lebih membanyakkan lagi ya pemasaran buku. Itu bukan kenyataan yang sinis kah? Saya belum faham isyaratnya. Ya, bukan sinis, memang betul-betul lah. Sinis ini macam menyembunyi ya. Tapi kabut sale itu sangat sementara sifatnya, seminggu, sebulan sekali, seminggu sekali ya. 2 minggu sekali. Kalau diadakan satu kawasan ya yang seperti kalau di Bandung tu ada Palasari katakan, tempat buku yang melambat-lambat buku. Jadi orang ke situ bukan nak beli baju, bukan nak beli ikan masin, tetapi nak beli buku semata-mata. Malaysia tidak ada itu. Bagaimana Mabopa boleh melakukan itu? Penulis saya rasa amat menyanjung tinggi usaha itu kerana mereka mencari-cari di manakah tapak buku mereka yang bagus itu, pada pandangan mereka lah ya, dapat dipasarkan secara tetap. Orang nak cari mesti ada. Ini nak cari kena kontak penulis sebab kedai buku tak ada. Stoknya pun dah tak ada. Jadi ini saya fikir perlu. Doktor sebutkan tadi sinergi yang berkala, yang berterusan, lebih strategik itu. Tadi disebutkan soal memasarkan buku, digambarkan Palasari yang ada di Indonesia. Selain daripada itu mungkin ada bentuk sinergi yang lebih baku, pegun untuk masa depan yang konsisten selain daripada sekadar mengadakan lokasi-lokasi strategik ada yang tergambar pada masa ini. Sementarahan Timbalan Presiden Mabopa ada duduk di sebelah. Cuit saja, buatlah ini, beritahu dia. Mabopa kena, kata orang, we give more, we get more. Kita beri banyak, bagi lebih banyak royalty lah. Maka dia perlu mewajibkan penerbit-penerbitnya supaya jujur dengan penulis lah. Ya. Banyak sekali penerbit yang mengkapur penulis ya, ataupun melakukan kerja yang tak beretika, dan penulis mendapat suatu nasib yang sangat malang. Mereka tidak ada tempat untuk mengadu sekarang ni. Saya fikir perlu ada satu badan tribunal penulis di Malaysia ini. Sekarang ni cuma berharap pada peguam. Setakat mana kita boleh mengeluarkan wang untuk mengupah peguam, untuk menyaman penerbit dan sebagainya. Kalau Gapena sudah melakukan beberapa usaha, saya tahu itu ya. Beberapa penulis sudah teraniaya. Tetapi kalau ada badan majlis tribunal penulis yang boleh disandarkan pada setiap masa, saya fikir itu bolehlah ya. Maka Mabopa rasanya boleh bekerjasama dengan kita berbincang untuk bergerak ke arah itulah. Kalau kita saja memohon kepada kerajaan untuk mengadakan tribunal ini, barangkali itu akan
dianggap sebagai suatu pandangan nakal budak-budak kecil sajalah. Okey. 2 kali istilah kapur itu digunakan. 2 kali saya teringat Dr. Saleh. Tetapi tadi Saudara tiga Ishak 3 kali. Oh okey, saya terlepas pandang. 3 kali istilah kapur disebut oleh PENA dan merujuk kepada penerbit-penerbit yang nakal. 2 soalan saya kepada Saudara Ishak. Apakah 200 itu semuanya mampu didisiplinkan supaya kapur mengapur itu tidak berlaku? Satu. Yang kedua, itu dari perspektif penulis yang dikapur. Bagaimana pula dengan penerbit yang tidak dipatuhi kontraknya oleh penulis? Bagaimana boleh kita fahami isu ini? Okey, sebelum tu saya kita lihat secara umum dahulu, secara umum soal jujur tak jujur ini berlaku di mana-mana. Soal kalau satu orang yang tidak jujur itu kadang-kadang seluruh industri itu dikatakannya salah. Apabila sekumpulan orang kiram tu menyerang Lahad Datu, maka dikatakan bahawa seluruhnya orang Sulu itu jahat. Saya kata itu satu yang tidak betul. Mungkin satu yang saudara Sain gagal lakukan ialah untuk mencari bagaimana kami nak confront pada hari ini yang tak jadi. Dua-dua orang ni berkawan, jadi kita tak boleh nak melagakan. Dia dah bincang dah awal. Cuma ada beberapa hal. Pertamanya ada hal di antara penulis dengan penerbit, itu satu. Tetapi di antara penulis dengan penerbit pula ada satu lagi yang orang tidak nampak, iaitu kedai buku. Kedai buku. Okay, saya bercakap tentang hubungan penulis dengan penerbit. Soal kapur, soal tipu menapu itu berlaku. Ada penerbit, tidak semestinya ahli mau bapa, mungkin ada ahli, saya tak boleh katakan. Ada penulis yang royaltinya tidak dibayar oleh penerbit. Tetapi ada juga penulis yang kapur penerbit. Buat manuskrip, beri penerbit itu satu manuskrip, pergi pada penerbit kedua, tukar tajuk, jual manuskrip, pergi kepada penerbit ketiga, tukar tajuk, hasilkan yang sama. Apabila penerbit pertama terbitkan, tiba-tiba penerbit kedua terbitkan, penerbit yang pertama akan saman penerbit yang kedua. Dan ini berlaku. Dan ini bukan sesuatu yang luar biasa. Yang membezakan penulis dengan penerbit ini ialah penulis banyak bercakap, penerbit tak bercakap. Maka kalau satu penulis itu dia terasa teraniaya, maka dipanggillah sidang akhbar. Panggil 3-4 orang, panggil seorang yang jadi juara. Penerbit ini tipu kan. Ombak rindu. Satu dunia kata penerbit menipu. Okey. Tapi tidak pernah berlaku 5-6 orang penulis panggil, kami semua dapat royalti seorang 100,000. Mari kita cerita. Itu tidak berlaku. Dia takut lembaga hasil. Jadinya soal itu bagi saya soal bagaimana persefahaman dapat bekerjasama. Yeah. Saya ingin menyebut tentang secara peribadi pandangan saya apa yang penulis perlu lakukan. Banyak penulis kadang-kadang oleh kerana mereka seronok gairah nak terbitkan buku sehingga mereka lupa hak mereka yang ada. Hak penulis ialah apabila dihantarkan manuskrip kepada penerbit, adanya perjanjian, adanya terma-terma perjanjian hitam putih. Kadang-kadang ini tidak berlaku kerana penulis kata nak terbit, dia hantar, dan ada penerbit yang saya tahu berlaku, dia ambil buku tu, dia terbitkan, dia kata karya dia sendiri. Ini mungkin berlaku. Dan saya bersetuju dengan Dr. Saleh kata perlu ada tribunal. Kerana banyak penulis yang tidak tahu hak mereka. Dan kalau mereka tahu hak mereka, mereka tak tahu bagaimana nak memperjuangkan hak itu. Kan kalau katakan mungkin penulis itu penerbit berhutang royalti 1,000, 2,000, takkanlah penulis nak ambil tindakan saman. Seeloknya ada tribunal dan penulis perlu dididik tentang hak-hak mereka. Dan saya fikir tidak ada masalah mau bekerjasama dengan penulis agar sebab penerbit yang mapan, yang establish, yang ada struktur, biasanya mereka ada perjanjian royalti yang jelas. Yang masalahnya kalau tidak ada perjanjian itu. Itu masalahnya. Okey, saya nak sebutkan sikit pihak yang ketiga. Hari ini penulis mengatakan bahawa royalti itu kecil. 10% itu dianggap kecil. Tapi bagi penerbit, 10% daripada harga terbitan itu, bukan harga jualan itu, bukan harga setelah diskaun, kadang-kadang menjadi beban. Kerana pada hari ini, kedai buku nak royalti, nak diskaun, 50%, 60%. Malah ada yang nak 60%. Sedangkan kos pembangunan dan pencetakan itu sudah makan kurang-kurang 30%. Ambil 30%, diberikan penulis 10%, 40%, diberikan kepada kedai buku 60%, jadilah penerbit bekerja secara percuma. Itu ada satu lagi peranan yang menjadi masalah sebenarnya. Dan sebenarnya keseluruhan perusahaan buku ini
tanpa disedari banyak diwarnai oleh pembekal kedai buku yang di tengah-tengah itu. Jadi kita tidak memanggil MBA hari ini. Sepatutnya MBA duduk di tengah-tengah di antara Pena dan juga Mabopa. MBA iaitu Malaysian Booksellers Association. Yang ada berapa keahlian dia? Saya tak ingat tapi tak ada wakilnya di sini. Baik, tetapi soalnya pula tadi digambarkan bahawa antara peranan Pena adalah membina pengupayaan penulis. Mendisiplinkan penulis bagaimana pula? Ini pun satu hal ya. Kadang-kadang ini saya nak cakap dululah. Penulis apabila dia nak masuk persatuan, dia tanya, apa saya boleh dapat? Saya kata, kalau soalan itu dikemukakan, saya akan jawab, saudara takkan dapat apa-apa. Cuma apabila saudara masuk persatuan, saudara kena menyumbang ke persatuan. Itu senarionya. Mereka kebanyakan penulis, ya mungkin bukan di sinilah. Cuma bersifat kepentingan diri sebenarnya. Mereka mahu maju tetapi mereka tidak mahu menyumbang kepada persatuan supaya persatuan lebih bertenaga. Tapi sebenarnya itu tidak seharusnya berlaku ya. Kalau kita sudah membina penulis, penulis itu sepatutnya memberi balik sumbangan dalam bentuk yang pelbagai boleh disalurkan ya, supaya persatuan itu lebih kuat. Apabila persatuan lebih kuat, suaranya akan lebih didengar. Dan kita akan lebih memperkukuh dunia penerbitan, penulisan dan pemasaran. Dan ini tidak berlaku sangat sedikit orang yang mahu menyumbangkan tenaga ataupun wang ringgit kadang-kadang bagi persatuannya. Yang dimohonnya ialah apa persatuan boleh bagi kepada dia. Dan saya fikir mendisiplinkan penulis ini sukar sebenarnya. Sebab penulis bekerja secara individu. Dan dia cuma melihat cermin untuk diri dia. Dia tidak mahu melihat cermin. Saya barangkali kenyataan ini agak sensitif ya. Tapi saya berharaplah ada kesedaran dalam kalangan penulis supaya tidak bersikap begitu selama-lamanya. Apatah lagi kalau penulis yang memang karya dia boleh lakulah di pasaran, penulis yang sedemikian lazimnya tidak mahu masuk persatuan. Kerana dia rasa tak ada apa faedahnya masuk persatuan. Sedangkan secara tidak langsung, dia menerima faedah daripada kewujudan persatuan-persatuan penulis. Kerana persatuan penulis ini melebarkan khalayak sastra, khalayak pembaca. Kalau khalayak itu kecil, buku mereka juga akan kecil pasarannya. Tetapi mereka tak nampak soal itu. Dan soal mendisiplinkan ini, saya tak nak menjadi suatu badan menghukum, badan menjadi sekolah untuk mendidik penulis supaya jadi orang yang patuh dan baik hati sangat. Saya tak nak, biarlah penulis itu dengan kesedaran yang akan datang sendiri, saya fikir. Jadi jelas Pena tidak mahu menjadi guru besar yang merotan anak muridnya. Apa respon balas Mabopa? Kerana saya tahu ya, sebagai contoh, ini real case yang mungkin orang yang tidak berada dalam dunia buku tidak faham legality, aspek perundangannya. Sebagai contoh, apabila ada usaha memberikan dana langsung untuk membeli karya penulis, penulis mencetak sendiri tanpa memahami implikasi perundangan kerana hak cipta masih di peringkat berada di dalam tangan penerbit. Jadi mereka pun ya 50,000 itu menjadi hak mereka sepenuhnya. Jadi bagaimana respon balas Mabopa dalam mendisiplinkan penulis pula? Ada kaedah yang lebih baku, yang lebih berkesan? Saya nak melihat daripada dua perspektif tentang hal ini. Satunya perspektif kesannya terhadap perusahaan buku. Satu lagi perspektif yang berbeza. Sebenarnya apabila buku itu dipesan terus kepada penulis, dia sebenarnya mengganggu ekologi perusahaan buku. Ekologi itu terganggu. Kerana apabila penulis melihat, wah, buku PNM boleh order sendiri, pesan sehingga 500. Kalau begitu, kami terbitkan buku sendiri. Kami tulis, buat PDF, cari pencetak, buku itu diterbitkan sendiri. Akhirnya, nanti mungkin berlaku buku-buku yang substandard. Itu yang pertama. Pada masa yang sama juga, apabila buku itu dipesan terus kepada penulis, penulis perlu membeli buku itu daripada penerbit. Maka apa yang berlaku ialah apabila buku yang ditulis oleh penerbit, diterbitkan oleh penerbit, ada penulis yang dapat wang, penerbit kata, okey, penulis tak ada duit. Maka penerbit beri wang buku itu secara kredit. Tapi akhirnya, penulis yang beli buku itu tak bayar kepada penerbit. Itu berlaku. Jadi dia mengganggu ekologi perusahaan buku. Kalau dia pada perspektif penerbitan, itu menjadi tidak sihat. Kerana dalam keadaan perusahaan buku yang kejap timbul, kejap tenggelam, tidak begitu mampan, kemudian diganggu oleh satu bentuk ekologi yang mengganggu perusahaan itu. Dan ini tidak membantu kepada perkembangan perusahaan buku.
dia merenjatkan perusahaan buku itu. Itu satu perspektif. Perspektif kedua ialah benda ini berlaku balik kepada daripada awal apa yang disebutkan bahawa perusahaan buku itu kurang dinamis, kurang mendapat dana agar orang boleh membeli buku, agar PNM dapat membeli buku dengan jumlah yang banyak, agar BBT dapat membeli buku dengan banyak, agar mana-mana GLC itu banyak uangnya untuk membeli buku, agar sekolah itu banyak uangnya membeli buku. Kalau contohnya peruntukan di sekolah itu banyak untuk membeli buku, segala buku yang diterbitkan oleh penerbit itu laris, 3,000 naskah, 5,000 naskah, 10,000 naskah. Maka bagi penerbit, alah apa salahnya 500 dipesan oleh PNM. Itu satu lagi perspektif yang berbeza. Cuma dalam senario pada hari ini, keadaan ini sebenarnya dia tidak elok untuk ekologi perusahaan buku kerana dia tidak memberi sumbangan kepada perkembangan perusahaan buku di pihak-pihak yang lain. Kerana berkembangnya penerbit, akan berkembangnya penulis, akan berkembangnya ilustrator, akan berkembangnya kedai buku, akan berkembangnya minat membaca. Sedangkan peranan yang diberikan kepada penulis hanya kepada satu orang saja. Okey, saya beralih kepada Dr. Saleh berkait dengan tadi gangguan terhadap ekologi. Adakah itu pernah tergambar, satu dalam kerangka pemikiran pena, yang kedua dalam mesyuarat pena? Apakah punya pertimbangan bahawa kita jangan ganggu ekologi perbukuan, ataupun ataupun dalam konteks mesyuarat pena dia memikirkan soal kepentingan penulis, tapi the higher order of system itu tidak pernah timbul dalam mana-mana minit mesyuarat pena selama ini? Kita tidak membincangkan soal itu, tetapi saya setuju ya, kerana pemberian dana secara terus kepada penulis untuk menerbitkan buku sendiri ini saya fikir tidak profesional jadinya. Seseorang boleh sahaja menerbitkan buku dengan gaya dia sendiri, kadang-kadang tak ikut pun komposisi buku yang standard, dan lepas itu dia pun barangkali bukunya tak terjual dengan baik ataupun tak dipromosikan dengan baik, dan ini sebenarnya tidak menggambarkan dunia penerbitan kita yang profesional. Kita perlu bergantung pada penerbit yang profesional, tetapi penerbit itu yang patutnya diberikan dana supaya mereka mampu untuk menjadi pembela kepada penulis. Bukan penerbit swasta yang betul-betul mencari keuntungan, tetapi seperti ITBM lah ya, apabila telah diberikan dana, mereka telah melakukan kerja dengan, saya fikir kerja yang betul ya, menghabiskan duit, jangan disimpan duit itu. Dia menghabiskan duit, kemudian tunggulah kalau ada lagi duit datang. Dan fikir dan buku yang terhasil itu buku yang baik ya. Kalau diikutkan penerbit yang lazim tak mungkin akan menerbitkan buku yang sebegini dengan ejaan yang salah, bukan ejaan salah, ejaan lama, Alien Mencari Cinta. Tetapi ITBM telah melakukan suatu bentuk transformasi ya, pemikiran bahawa ada kebebasan kepada penulis melahirkan karya yang sedemikian. Kemudian bentuk buku fizikal yang sebegini, barangkali tak banyak penerbit yang berani untuk mencuba. Ya, dan ini merupakan suatu jalan apabila kita nak memajukan penulis, biar melalui saluran yang betul. Ya, jangan hanya kita buang duit, hasilnya besok tak tahu ke mana bukunya. Bila Presiden Pena memuji ITBM, CEO ITBM tu angkat kening, senyum, sumbing dia, seronok dia. Pena puji bukan senang. Pena. Selalunya kelompok penulis ni dia kritik, ada tepuk tangan kuat itu. Okey, kalau ada, ya silakan tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Saleh dan Tuan Pengerusi, Tuan Ishak. Saya bukan nak kata ini, nak menceritakan bahawa di samping Persatuan Penulis, saya pun dah lama Persatuan Penulis, bukan sahaja Pena, PPJ dan sebagainya lah. Penerbit satu pihak dan penulis satu pihak. Ketiga-tiga pihak ni ada peranan masing-masing. Jadi tak boleh mengatakan ini itu begini. Tetapi ada satu pihak lagi yang merasa tertinggal, terpinggir adalah penulis. Kalau tengok dalam rentang waktu yang panjang, jadi keseluruhan penulis Malaysia ini masih tertinggal dalam semua aspek. Dan sebahagian besar penerbit-penerbit yang kapitalis ini adalah menindas. Saya berpengalaman 20-30 tahun berhubung dengan penerbit-penerbit yang lintah darat. Tapi bukan sekarang lah, yang dah setengah sudah tak ada dah pengalaman. Jadi ini menjadi satu pengalaman yang getir bagi penulis-penulis yang lama-lama sehingga merana, terbiar, tercicir. Jadi dalam masa sekarang saya tak tahu. Tetapi dah satu pihak, penulis memang rasa getir lah
yang umur macam saya 60, 50 ke atas ni menghadapi masalah yang berbagai-bagai dengan persatuan dia sendiri, dengan penerbit-penerbit pada masa itu. Jadi ini susah nak hilang dia punya perasaan trauma dia alami. Ini harus dipahami oleh penerbit-penerbit sekarang lah. Jangan pakai kalau sekarang mungkin saya nama Wan Muhammad Said. Terima kasih. Kita beri tepukan kepada orang lama, Cik Wan Muhammad Said. Dan saya kira ini pusingan terakhir lah, last lap lah yang nak race ni, nak menang siapa, nak Pena menang ke nak Babu Apa menang, terpulang lah masing-masing ya. Apabila Encik Wan sebutkan itu tadi, saya rasa, yalah saya ni baru setahun jagung kan dalam dunia ini, tapi rasanya macam persoalan yang klise. Kalau dah kata 30 tahun persoalan ini tetap timbul sampai ke hari ini, apakah kita akan tiba satu keadaan, kata nak Malaysia maju kan, nak maju kenalah maju juga pemikirannya. Tetapi saya nak beralih kepada Dr. Saleh, mendengar respon Cik Wan dan sekaligus menggulung Sofa Putih episod 1 2013. Betul lah pandangan Cik Wan tadi ya. Penulis sentiasa rasa tertindas kerana mereka entiti yang kecil. Ya. Tapi saya tak nak tengok dari sudut penulis per se. Yang saya nak lihat ialah nasib sastra dan bahasa Melayu itu sendiri. Ya, dalam tempoh kebelakangan ini, 10 tahun kebelakangan ini kita dapati serangan terhadap bahasa, nasib malang yang menimpa sastra itu sudah sangat menderitakan penulis secara keseluruhannya. Dan saya harap ada perubahan selepas PRU 13 ini. Sesiapa sahaja yang memerintah perlu berikan perhatian mereka terhadap kesusastraan itu. Bukan hanya mementingkan aspek sains dan teknologi. Kerana sekarang didapati wujud dikotomi yang sangat jelas antara sastra dengan bidang sains dan yang lain-lain itu di sektor pendidikan misalnya. Dan ini merupakan suatu penyakit yang kalau tak ditangani dengan baik, saya fikir penulis seluruhnya akan melihat kerajaan itu sebagai musuh mereka. Kita hendak hilangkan pandangan yang sebegitu. Jadikanlah kerajaan itu benar-benar kerajaan yang betul-betul berjiwa minda pertama, katakan dunia pertama ya. Minda dia bila kelas pertama lah, supaya negara maju itu memandang sastra mereka tinggi. Kita nakkan Malaysia ini mencapai tahap negara maju tetapi mencampakkan sastra kita. Ini suatu keadaan yang agak ironi dalam konteks pembangunan sebuah negara. Okey, pertamanya saya boleh sebutkan bahawa pada hari ini keadaan adalah saya kira lebih baik. Pertama, yang keduanya, kalau kita lihat perusahaan buku di Malaysia ini sebenarnya masih baru. Kan? Kalau kita lihat di sekitar tahun 1960-an, kebanyakan penerbit-penerbit yang mampan di Malaysia adalah penerbit-penerbit yang dimiliki oleh syarikat-syarikat luar negara. Di akhir 70-an baru lahir syarikat-syarikat milik tempatan yang banyak menjurus kepada penerbitan berasaskan sekolah. 1980-an baru berasaskan sekolah. Mungkin sekitar 90-an baru penerbit-penerbit lokal, penerbit-penerbit Melayu terbit, menerbitkan buku agama, menerbitkan novel, kan? Dan tahun 2000 adalah penerbit-penerbit yang mula menerbitkan buku-buku yang baik. Jadi sejarah penerbitan buku di Malaysia ini singkat. Pada waktu Oxford University Press telah menerbitkan buku beratus-ratus tahun. Tetapi apabila kita penerbit-penerbit di Malaysia ini mahu mula berkembang, kita telah dilanda oleh satu taufan besar, satu teknologi baru masuk. Dengan teknologi yang baru, dengan e-book masuk, dengan satu keadaan di mana pasaran buku seluruh dunia ini telah dikuasai oleh penerbit-penerbit asing. Maka kita pada waktu ini tertinggal, tidak ada kaedah sukar untuk menyainginya. Apa yang saya lihatkan bahawa seperti apa yang Dr. Saleh katakan, kita harus berfikiran besar. Ya? Saya tidak tahu sama ada ini waktu yang sesuai untuk mengatakannya pada waktu PRU 13 akan berlaku. Cuma yang ini telah saya sebutkan dalam satu bicara, mungkin 1-2 minggu yang lepas, sebulan yang lepas saya sudah bicarakan. Kita memerlukan pemimpin yang berfikiran besar, pemimpin yang merasakan bahawa ilmu itu penting, pemimpin yang merasakan budaya, sastra itu penting, pemimpin yang berani merubah paradigma pemikiran kita terhadap sebuah negara maju itu bukan semata-mata berasaskan teknologi, tetapi terhadap pembangunan insan dengan memberikan ilmu. Dan jika itu berlaku, maka ini akan merubah wajah
hal-hal yang berkaitan dengan penulisan, penerbitan dan sebagainya. Itu perspektif yang harus kita lakukan dan itu yang kita harapkan kepada kepimpinan selepas ini. Berani ambil, ubah perspektif perusahaan buku, beri dana yang besar, fikir bagaimana kita nak menggalakkan rakyat membaca, bagaimana nak menggalakkan rakyat berkarya, bagaimana nak menggalakkan perusahaan buku itu agar lebih dinamik. Okey, jadi apabila saudara Ishak bertanya sama ada ini tempoh yang sesuai atau tidak, saya kira dia merujuk kepada tempoh pencalonan lah kot. Sebab sebelum pencalonan kita mungkin boleh melobi siapa yang boleh memperjuangkan dunia bahasa dan sastra. Apabila pencalonan sudah termaktub pada 20 hari bulan, itu sajalah set pilihan yang ada A, B, C, A, B atau bebas. Jadi terpulanglah mana yang anda nak. Soalnya petang ini anda bebas mengundi, menyokong pena atau menyokong mak bapa, tak ada hal. No holds barred, apa saja anda bebas memilih. Kita beri tepukan kepada Dr. Saleh Rahmat dan juga saudara Ishak Hamzah. Gagal saya nak melagakan mereka kerana mereka wavelengthnya sama pada petang ini. Jadi jangan lupa besok kita akan bersama Kusman Kuhusin Utusan dan juga Salbiah Ani dari Berita Harian bercakap soal peranan akhbar di dalam menjuarai kepentingan penerbit, pembaca dan juga penulis. Waktu yang sama, pukul 12 di sini di Sofa Putih untuk kita sama-sama warnikan. Waktu yang berbeza. Waktu yang berbeza ke besok? Pukul berapa besok? Oh sorry, pukul 12. Dok rasa pukul 12. Lupa kan hari Jumaat bang. Tu CEO ITBM tu, rumah dia ni. Okey, terima kasih. Sekali lagi kita beri tepukan kepada ITBM kerana bersifat terbuka menganjurkan Sofa Putih. Jumpa lagi besok insya-Allah. Assalamualaikum, salam muhibah. Salam satu Malaysia.